pergi umrah hari Sabtu ni insya-Allah. Jadi mak tu menangis, tolong doakan mak, dia panggil zakat cik. Tolong doakan mak Kak Cik. Doakan mak sihat, mak nak tengok anak cucu mak berjaya. Mak ustazah ni subhanallah ya, dia punya hati dia dengan anak cucu tu kuat sangat. Sampai kan tengok cara dia kan, doakan mak panjang umur, sihat, mak nak tengok anak cucu mak lagi, kejayaan mereka. Subhanallah, berbeza dengan ayah ustazah. Ini ada sebab lah tak nak cerita kan. Ayah ustazah kalau kita kata bang, Kak Cik doakan abang panjang umur, murah rezeki. Abang kata nak buat apa panjang-panjang umur? Bayar ustazah. Tak payah lah doa panjang-panjang umur dah. Orang nak jumpa dengan Allah lah ni. Dia lain, dia maqam dia lain pula ya. Dia maqam dia dah tak sabar nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Zanaki lah dua-dua tu dia. Abang lain, mak lain. Mak tu dia menangis. Doakan mak Kak Cik, Allah panjang umur mak sihat. Mak nak tengok lagi anak-anak cucu mak ni. Siapa? Ya mak, Kak Cik doakan. Subhanallah, hubungan kita dengan mak. Sampai ustazah kita fikir tuan-puan, dalam kesibukan ya, memang ramai lah, semua pun sibuk kan. Tapi mak kita kat kampung, tak bolehlah kita kata saya sibuk, saya banyak urusan. Dan yang mak tu fikirlah masalah dia sendiri. Itu bukan anak yang berbakti. Sebab apa? Sebab jalan kebaikan kita, jalan kita ke syurga, jalan taubat kita itu ada kaitan dengan mak kita, ada kaitan dengan ayah kita. Jadi tak bolehlah kita ni menyusun jalan ke syurga buat kepala otak kita sendiri, tidak ada bahagian tentang mak kita dalam perjalanan kita ke syurga. Itu sangat silap dan keliru. Jadi sebab itulah adik kakak sekalian, dalam kesibukan tu Ustazah rasa ya Allah ya Tuhan, aku memang tidak dapat memenuhi tuntutan berbakti pada mak. Memang rasa macam memang tak dapat lah. Tapi bukanlah surrender, tak. Kena usaha juga. Siapa yang nak meneman mak dekat apa? Dekat kampung ni. Kita tak dapat. Kalau sekarang Ustazah berada kat kampung, ada tak Ustazah dibagi sekarang? Ada tak dekat sini sekarang? Tak ada. So macam mana ni? Ustazah ada seorang je yang nama Nur Hafizah Musa ni. Qorin nak ke? Qorin datang lah. Ustazah ni kat jempol, Qorin yang datang. Tak. Jadi Ustazah kena fikir, ya Allah macam mana aku nak buat. Ustazah serontok dengan anak-anak yang cuti belajar, cuti SEM. Pujuk, bukan senang nak pujuk budak zaman moden. Nak suruh duduk kampung, ya, bukan senang. Duduk sorang-sorang, temankan puan dia, panggil, pujuk, tolong wakili Umi, ya, sebab Umi tak dapat nak buat benda tu kerana tugasan Umi, maka tolonglah anak-anak. Jadi anak Ustazah pun macam-macam syarat dia Cik Rafi. Ada seorang tu gaji offshore dia tak. Ya, puan cakap ikhlas lah ya. Nak bagi tahu orang kata apa, memang tanggungjawab kita. Kita kena fikir. Sebab apa? Jangan fikir kamu ceramah je jalan kamu masuk surga. Jangan fikir kamu solat tahajud je jalan kamu masuk surga. Selagi mana ada mak atau ayah kamu atau kedua-duanya sekali, mereka adalah jalan kamu masuk syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahma'aw. Ayat ada. Rahma'aw. Apa makna rahma'aw? Nabi ulang 3 kali. Rahma'aw, rahma'aw, rahma'aw. Bahasa mudah dia kalau nak terjemah, celaka lah, binasa. Siapa yang Nabi kata celaka? Nabi ni SAW yang begitu penyayang, pengasih, tapi Nabi kata apa? Memang satu kecelakaan, memang satu kebinasaan. Kepada siapa? Kepada orang yang mak ayah dia sudah tua,
hidup lagi, sama ada seorang ataupun kedua-duanya sekali, tetapi dia tidak dapat menjadikan kehidupan, kewujudan mak dia yang sudah tua atau ayah dia yang sudah tua sebagai jalan pintas untuk dia masuk syurga. Celaka orang. Subhanallah. Nak bagi tahu malanglah orang, rugilah orang tu. Dia nak masuk syurga, dia fikir masuk syurga dengan segala cara yang dia fikirlah. Sedekahlah, itulah, inilah, bekerja keraslah dia nak cari duit, kononnya nak sedekah. Ya betul, itu pun jalan ke syurga. Tapi Nabi kata apa? Rugilah kamu. Kamu dah ada jalan, kamu dah ada tiket dah. Siapa dia? Mak yang sudah tua, ayah yang sudah tua, atau salah seorang atau kedua-duanya sekali yang masih hidup, tapi kamu tak pedulikan kebajikan, kamu tak berbakti pun kepadanya. Maka itulah kerugian untuk kamu. Sebab jalan lurus ke syurga sudah ada, tapi kamu tak nampak itu jalan. Jadi sebab itulah ya tuan-puan, adik kakak sekalian, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, yang kita semua memang bersemangat nak masuk syurga kan ya. Kita puasa ni pun nak masuk syurga, ada babur rayyan dan sebagainya. Maka jangan kita lupa, di sana ada jalan yang begitu luas terbentang di hadapan kita. Tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing, mak aku masih ada atau tidak? Ayah masih ada atau tidak? Maka jalannya adalah dengan berbakti kepada kedua-dua mereka atau salah seorang daripada mereka yang masih hidup. Jarak bukan alasan. Jauh ustazah, mak saya pun dekat seberang. Mak saya kat kampung. Masya Allah, ustazah pernah jumpa dengan satu keluarga yang dah bertahun-tahun tak balik kampung hari raya. Kalau tak raya lagi lah, hari raya pun tak balik kampung. Macam terheran juga. Sebab saya tanya, ada tak mak? Ada, tapi tak balik kampung. Jawapan dia apa? Dia kata belanja sangat besar kalau raya, tak cukup duit. Agak-agak boleh terima tak alasan ni? Boleh. Dan memang tak cukup duit, nak buat macam mana? Ada kerbas nak bagi percuma, kalau ada naik kan? Kapal terbang, percuma tiket, apa dia? Benda tu make sense juga, mana boleh terima juga. Apa dia? Dia ketua keluarga. Yang cakap ni suami ya. Dia ketua keluarga, dia seorang suami. Bila dia nak balik, dia kata nak balik raya, bukan sikit belanja. Bila dah balik raya, tak boleh tak kena kod, betul tak? Ke ni jenis-jenis balik raya, semua makanan kau masuk dalam bilik masing-masing. Ada juga ya. Beli karipap, bawa masuk bilik. Air mineral, bawa masuk bilik ya. Sebab nak buat macam mana? Duit tak ada. Ya, tak cukup nak bayar duit ni. So dia dah bertahun-tahun tak balik. Saya kata memang boleh terima lah alasan tu. Tetapi kalau pun tak boleh balik dengan ahli keluarga, balik semua. Kalau rasa hari raya balik lebih banyak lagi belanja yang kena keluar, balik hari raya, yang tidak hari raya. Yang penting apa dia? Anak-anak kena tahu kerinduan yang ditanggung oleh seorang ibu dan ayah kepada anak itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Yang tu anak-anak kena tahu, kita dah jadi mak nanti yang dah tua. Mak muda lain ini ustazah ni kira mak muda tu mak tua. Dekat-dekat lah antara-antara ya. Dah jadi mak tua nanti, bukan mertua, mak tua. Tahulah kita sakitnya menanggung rindu kepada anak yang kita lahirkan sendiri. Sungguh. Dah duduk tempat ni tahu macam-macam tuan-puan, rasa macam-macam. Ustazah kan tertengok lah, macam kita tengok lah. Bukan kalau kita tengok, lepas tu nampak kan macam anak-anak kita kalau dalam Instagram dia kan,
Dia dah kahwin, keluar gambar dia je dengan bini dia. Betul tak? Duduk dengan bini, diri dengan bini, makan dengan bini, ni. Tak ada dah gambar kita. Betul ke tak betul? Lama-lama saya kata, wah inilah dia kehidupan. Inilah kehidupan. Apa dia? Macam mana kita pun 2x5. Kita tengoklah Instagram kita, ada tak gambar mak kita? Banyak tak gambar mak kita? Macam itulah anak kita pun akan buat dekat kita. Mak kita nak beritahu rasa tu, kita akan rasa bila kita duduk kat tempat tu. Jadi kita pun tahu, kita pun tak letak gambar kita dengan mak kita, mak-mak. Kan banyak kawan lain yang kawan BFF, kawan dekat apa, dekat sini lagi. Gambar mak kan ada scroll, raya ada satu. Scroll, ada satu lagi raya. So benda tu, bila kita duduk situ baru kita tahu apa dia, sampai kita terfikir mudahnya. Ya, bukan bermakna anak kita tak sayang, tapi itu lumrah. Apa dia? Dia dah ada orang baru, dah ada bini dia, dah ada keluarga baru dia. So tumpuan dia memang dekat situ. Tapi bila kita dah merasakan, adik kakak semua, bahawa rindu seorang mak tu sangat menyakitkan dia sendiri. Ya. Tapi seorang ibu tidak mahu menyusahkan anak-anak. Jadi subhanallah, seorang ibu tu sangat pandai untuk menjaga supaya air mata dia tu hanya keluar di belakang anak-anak, tidak di depan anak-anak. Ustazah pernah tuan-puan sekalian balik kampung. Jadi kononnya nak cover sebab kita tak dapat jaga mak kan, ya. Jadi bila malam-malam cakap dengan mak, jom mak, kacik urut, dia sapu minyak, urut mak, jom mak, kacik urut mak. Tapi mak ni macam layan tak layan je. Masa ustazah tu dia tak bersungguh pun kata, memang urut mak urut tak. Dia pergi buat benda lain, kata jom lah mak, nak kata nak urut. Okeylah, sampai masa ustazah dah duduk kat mak dah, dia nak urut mak, mak kata kacik, kau sapu minyak je. Lepas tu saya cakap lah, kenapa pula kita urut dah sekali. Tak payah, aku sapu minyak je kak cik. Sapu minyak. Mak urut ni mak tak payah. Alah, apa saya tak boleh urut pula? Ni mak kan sakit dia tu, orang belakang dia bengkak-bengkak, dia nak urut. Tak payah, sapu minyak je. Lepas tu bila kita desak kan, kenapa tak boleh urut kan, sebab kita tahu mak ni suka kalau orang urut dia. Lepas tu mak cakap, tak usah kak cik, mak tak nak ajar badan mak ini suka urut. Kan badan kalau selalu urut, dia akan nak urut. Mak tak nak ajar badan mak ni suka urut. Sebab kalau semata-mata pakai minyak kat badan, mak boleh sakit sendiri. Tapi kalau nanti badan mak nak diurut, anak-anak mak tak ada kat depan mata. Jadi tak nak nanti hati berkata macam-macam. Jangan urut. Subhanallah, sahabat. Dia punya tip tu kan, ya Allah, saya kata ya Allah, dia peluk mak. Sebab keterbatasan kita, terutama kita anak perempuan kan, suami kita kan, kita ada suami, dan mak pun tak nak duduk dengan kita kan. Kalau mak nak duduk memang kita nak bagi, tapi mak pun tak nak, dia suka duduk rumah dia sendiri. Jadi bila mak tu cakap macam tu, saya kata ya Allah, sampai tahap tu mak kita fikir supaya apa? Supaya hati dia dengan anak dia terjaga. Tak nak nanti kalau tiba-tiba mak teringat nak urut badan Allah, sedapnya lah. Contoh mak kata kan, sedapnya lah kalau ada orang urut, takut nanti terasa lama anak tak balik. Jadi tak nak bagi anak susah kerana hati mak terkilan. Maka mak kata, kau jangan ajar mak urut saja, sapu minyak je. Sebab sapu minyak mak boleh buat masalah anak. Subhanallah. Jadi saya cakap dengan hamba Allah tadi, ya, dia kata tak apalah tuan balik, seorang pun jadilah, tak raya pun tak apalah. Sebab apa? Sebab apalah makna hidup kat dunia ni kalau jangan ke syurga tu kita abaikan. Ya, dan saya kata dengan dia, tuan tahu tak, rindunya mak ni, subhanallah. Kita jadi mak, kita tahu. Setelah jadi mak, tuan-puan, rumah saya 13 orang duduk sekaligus semua. Ada juga dengar bunyi-bunyi anak tu kata nanti kalau anak diorang dah bertambah, diorang nak keluar nak duduk rumah sendiri. Sebab tak kisah je, dia tak kisah kan. Tapi seorang ibu
sangat seronok. Semuanya duduk dalam satu rumah, sangat seronok, sangat best. Ya, kadang-kadang dalam satu rumah tu saya cerita benda lumrah ya, adik kakak sekalian. Padahal satu rumah dah. Yang duduk asrama tu pun, kalau boleh nak suruh Sabtu Ahad balik, Sabtu Ahad balik. Rasa hati mak tu. Lepas tu pula, dah duduk kat rumah dia anak ni. Kalau saya balik contohnya, rutin Ustazah dah balik daripada program-program, Ustazah bukan balik berehat. Ustazah lebih senang balik tanya, siapa ada dalam rumah ni? Mari sini masuk bilik Umi. Sebab apa? Nak berborak, nak rehat sama-sama, nak bercerita. Subhanallah. Bagi seorang ibu, anak ni betul-betul ya Allah. Apa ya ayat dia kata? Qurrata a'yun lah, macam penenang hati kita. Sangat nak anak tu ada. Tapi bagi mak ayah yang anak dia jauh, dia menahanlah rindu tu, menagung rindu tu. Ya, keperluan dia pun kita tak dapat penuhi. Maka insya-Allah ada jalan dia juga. Ya, untuk kita cover lah situasi yang berlaku itu. Contohnya sahabat-sahabat sekalian dan kakak sekalian, dengan kita kerap bertanya khabar. Ya, bertanya khabar. Mak kena. Jangan sampai mak kita tanya, okey ke anak aku kat Kuala Lumpur tu? Ya, tak dengar cerita Ramadan ni, okey ke tu? Dalam kitab kawan-kawan, dalam kitab sebut kan, seorang anak yang dia buat, emak dia tu bertanya khabar dia terlebih dahulu daripada dia tanya khabar mak dia terlebih dahulu, itu pun sudah dikatakan anak yang tidak berbakti. Ayah selalu kan macam tu kan, kalau salah selalu juga kan, mak yang call. Sampaikan telefon rumah Ustazah tu, saya rasa mak saya seorang yang tahu. Orang lain kan nama handphone kan. So kalau berbunyi, dia memang confirm mak. Mak pun telefon, ui lamanya mak tak dengar. Orang Kuala Lumpur ni elok ke tu, okey ke tu. Terdetiklah fikiran Ustazah. Kamu tahu, kamu baca kitab, bila mak kamu yang bertanya khabar kamu terlebih dahulu daripada kamu bertanya khabar mak kamu, kamu belum termasuk dalam golongan anak yang berbakti. Masya-Allah. Subhanallah. Ya. Sebab itu kita berkejar, bergegas. Kejap-kejap tanya mak, kejap-kejap tanya mak, kejap-kejap telefon mak. Ya, mak kata mak tengah masak, okey mak sekejap dan tanya mak okey ke tu. Buat apa? Buat saja kan, nak fun-fun dengan mak kita kan. Mak okey ke? Dah mak pergi masak, nak tanya tu je. Kalau tak senang hati saya. Kalau mak sihat, baru saya senang hati. Allahu Akbar. Kalau anak pandai berbudi bahasa macam ni, tuan-puan sekalian, subhanallah, jalan dia masuk syurga. Ya, jalan dia masuk syurga. Okey, Ustazah ada satu lagu. Ini lagu yang selalu nyanyikan pada anak-anak masa anak-anak kecil. Ya, masa anak kecil. Sekarang dah besar dah, anak yang bongsu pun dah umur 15 tahun. Kenapa lagu ni saya suka nyanyikan? Sebab lirik dia tu, dia sambil cakap dengan anak lah kan, supaya anak pun ingat lah mak ni kan. So daripada kecil lah. So Ustazah nak nyanyikan serangkap je lagu tu, boleh ke? Ke nanti kan rasa macam terdodoi-dodoi ke? Sebab ni memang lagu mendodoi anak ni, masa anak kecil-kecil ya. Lagu tu bertajuk, dia lagu untuk satu filem, iaitu filem Solat Delisa kan, yang pasal tsunami. Siapa pernah tengok cerita tu, Solat Delisa? Cerita Indonesia. Tak tahu? Tu tahu, Indonesia tahu. Kalau tak tengok, boleh tengoklah, cerita tu bagus ya, pasal tsunami. Mak dia mati tsunami kan. Solat apa? Hafazan Solat Delisa. Ibu dia ajar anak dia menghafaz bacaan solat, mengajar solat. Tapi kemudian ibunya mati kerana tsunami. Tapi alhamdulillah anak tu dah boleh solat. Subhanallah. Ya, jadi lagu dia
Mudah-mudahan turun hujan yang penuh keberkahan ya. Dengan Ustazah nyanyi lagu kita ya. Baik. Lembutku kenal kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam hatiku. 9 bulanku dalam rahimmu, bersusah payah ibu jaga diriku. Sakit dan lemah tak kau hiraukan demi diriku, ibu buah hatiku. Lembutku kenal kasihmu ibu, di dalam hatiku kini menanggung rindu. Kau tabur kasih seumur masa, bergetar syahdu oh di dalam hatiku. Jangan lupa beli album Ustazah ke kedai-kedai mama. Ambil Siti ya, Siti Nurhafizah datang. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita dah menjalani hidup ya, kita semua dah menjalani hidup. Kita bertemu dengan ramai orang. Kita mungkin ada pasangan, ada suami, ada isteri, ada BFF, ada bos, ada jiran, ada guru, ada kawan, dan ada macam-macam. Tapi akhirnya kita akan berkata, tidak akan ada yang sebaik ibu. Setuju tak? Tidak akan ada yang sebaik ibu. Tidak akan ada yang seikhlas ibu. Masya Allah, subhanallah. Terkecualilah Nabi SAW ya, nak mencari yang setulus ibu, tak ada. Saya cakap ni dengan pengalaman hidup 50 tahun. Dah buka rahsia budak umur kan ya. Dengan pengalaman hidup 50 tahun. Subhanallah. Subhanallah, kasih ibu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Seorang ibu menerima anaknya apa adanya keadaan anak tersebut. Belum tentu diterima oleh seorang suami. Setuju? Belum tentu diterima oleh seorang isteri. Hubungan suami dan isteri ada pemisah yang mungkin disebut sebagai namanya perceraian. Tapi hubungan seorang ibu dan anak ada tak pemisah dia? Tidak ada. Subhanallah. Ustazah begitu kagum memikirkan mulianya seorang ibu. Mulia. Seorang ibu tidak akan dengki dengan kejayaan dan kelebihan anak darah dagingnya sendiri. Tapi boleh jadi seorang suami, seorang isteri ataupun kawan-kawan BFF kita, bila melihat kelebihan seseorang, dia dengki balik. Bila dengki ni maknanya apa dia? Dia menyakitkan balik. Ya, orang yang padahal dekat dengan dia. Tapi tak berlaku dengan seorang ibu. Seorang mak tak dapat apa-apa pun tak apa, asalkan anak dia berjaya, itu adalah kejayaan dia. Seorang mak tak dapat apa-apa, tapi sebab anak dia bahagia, itu adalah kebahagiaan dia. Subhanallah, kita tak pernah jumpa ketulusan kasih sayang seperti mana hukum alam ini menunjukkan ketulusan kasih sayang seorang. Sebab itu Allah perintahkan dalam surah Al-Isra, adik kakak sekalian, apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan
kamu untuk taat kepada Allah, sembah Allah, jangan sembah yang selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan mak bapak kamu hendaklah kamu berbuat baik. Nama berbuat baik itu adalah ihsan. Apa maksud ihsan? Ada banyak maksud. Pertama, kamu buat baik kepada mak ayah kamu seperti mana kalau kamu duduk tempat mak ayah kamu, kamu nak anak-anak kamu berbuat baik kepada kamu. Apa maksud ihsan? Yang kedua, kamu buat pada keadaan yang terbaik yang kamu boleh buat. Bukan buat biasa-biasa, terbaik yang kamu boleh buat. Subhanallah. Sebab tu kalau kita tengok kitab fiqh birrul walidain, fiqh mentaati ataupun berbakti pada mak ayah, Masya Allah. Kalau kita checklist tu, tak tahulah, mungkin banyak yang gagal daripada berjaya. Dalam checklist tu adik kakak sekalian, bahkan seorang anak yang dia duduk lebih tinggi, dia duduk kat meja, kat kursi lebih tinggi daripada mak dia duduk, subhanallah, itu sudah dikatakan anak yang qalilul adab, anak yang kurang adab. Macam tu sekali Allah nak suruh kita ni sentiasa sensitif dengan mak kita. Dia sentiasa peka dengan mak ayah kita. Sampai kalau duduk, mak duduk bawah, kita duduk atas sofa. Kadang ini adalah benda yang macam selalu je jadi, selalu je berlaku. Ya, padahal dari segi adabnya, mak kita mesti duduk lebih tinggi daripada anaknya. Masya Allah. Kat mana-mana je keadaan yang sesuai lah kan, ya, mesti mak duduk lebih tinggi daripada anak dia. Kalau tidak, anak tu kena minta izin. Mak, maaf mak, mesti duduk atas. Mak duduk atas, tak apa, duduk atas, tak apa. Mak nak duduk bawah, nak berluncur, mak kata. Okey mak ya, saya duduk atas, mak saya minta izin ya. Ya, reda dia, baru duduk lebih tinggi daripada dia. Allahu Akbar, dahsyat dan luar biasa. Nak jadi seorang yang berbakti pada mak ayah, yang dikatakan jalan syurga. Pernah satu ketika Abdullah bin Umar, dia melihat seorang laki-laki Yaman. Laki-laki itu bertawaf, ya, tawaf sambil menggendong mak dia. Ini ceritanya ada di pada Abdullah bin Umar, ya. Dia nampak seorang laki-laki Yaman tawaf sambil gendong mak dia. Lalu kemudian dia berpeluh-peluh lah sebab bawa mak kan. Kemudian laki-laki itu nampak Abdullah bin Umar, dia pun tanya, bagaimana ya bin Umar, apakah aku sudah membalas jasa mak aku? Kan? Allah bin Umar ni senyum je. Ya, lepas tu dia elak kepada, apa yang kamu buat ini tidak membalas walaupun sekadar satu tarikan nafas mak kamu masa dia nak telan kamu lahir. Masya Allah. Ya, padahal kalau kita fikir, penat kot, 7 pusing kan. Dukung mak kat belakang. Siapa sanggup buat zaman sekarang ya? Nak tolak wheelchair pun anak upah orang. Padahal anak sadar ni ketak-ketak dia punya apa? Dia punya lengan. Tapi tiba time nak tolak mak naik wheelchair, upah orang apa? Macam kita fikir ya, sebab apa? Ia bukan benda mudah. Tapi ingat satu benda, kalau aku tolak mak aku dengan wheelchair ni 7 kali pusing, itu tidak memadai untuk membalas jasa kesakitan yang mak aku tanggung sekali tarikan nafas masa dia nak telan nanti. Masya Allah. Subhanallah, dahsyat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui betapa hebatnya pengorbanan, ketulusan, sangka baik, jiwa, kekuatan seorang ibu dan ayah dalam melahirkan, dalam membesarkan, dalam menjaga, dalam menguruskan amanah mengurniakan cahaya mata ini. Sebab itu Allah perintahkan, lepas kamu menyembah Allah, tidak mensyirikkan Allah, mak bapak kamu mesti buat baik. Ya, sambungan ayat tu adik kakak sekalian, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan kalau kedua-dua mereka menjadi tua, atau salah seorang atau kedua-duanya menjadi tua, maka ingat, kamu jangan cakap perkataan pada mak ayah kamu yang sudah tua itu. Dan janganlah kamu mengingkari kedua-duanya. Dan janganlah kamu berkata kepadanya, ataupun berkatalah kepadanya perkataan yang baik-baik. Kenapa agaknya tuan-puan? Sebab dia tak sama masa mak tu muda dengan mak dah tua. Tak payah pergi jauh-jauh, tengok yang depan mata ni lah. Ustazah ni nak menjejak ke usia tua, tapi belum tua, betul kan? Nak menjejak usia tua, ya, nak masuk 50 dah. Tapi masih sihat lah, alhamdulillah, ya. Boleh cari rezeki, boleh tolong anak cucu, boleh tolong jaga cucu, boleh tolong mudahkan urusan-urusan ni, boleh tolong belikan baju raya anak. So, dalam keadaan itu, common sense ni apa dia? Anak kita senanglah nak tahan kita. Sebab apa? Duit mak mati apa? Kan? Sikit tak duit, sikit nak itu, sikit claim gitu kan? Ya? Yang itu senanglah, dia takkan kata dengan mak dia. Sebab dia nampak kebergantungan dengan mak tu. Mak, tolong mak jaga anak saya, mak. Contoh, dia takkan kata Sebab tu subhanallah, nak tengok anak yang berbakti ni tuan-puan sekalian, mak dah tua. Kamu kena bagi duit kat mak tu. Kamu nak suruh contoh kita katakan diri kita lah, kamu nak suruh mak tu jaga anak kamu, kamu kena jaga mak kamu. Dia tak boleh tolong apa-apa dah. Sekarang dah terbalik, ya, kamu kena jaga dia. Dulu dia suapkan kamu, lepas tu dia suap anak kamu, cucu dia. Sekarang kamu kena suapkan dia. Dan tengok seorang ibu tadi, macam mak ustazah tadi, doa mak panjang umur kaji, biar mak boleh tengok anak-anak mak, biar mak boleh tengok cucu-cucu mak. Silap-silap tuan-puan sekalian, ya, kalau seseorang tu dah tua, anak cucu dia pun tak mau tengok dia terlalu lama. Semua malas belaka dah. Kenapa? Dah terasa seperti satu beban yang nak dikena uruskan. Tapi apa Allah sebut dalam Quran? Jangan kamu buat mak bapak kamu terasa, walaupun dengan perkataan jangan kamu mengingkari kedua mereka. Dengan kedua-dua mereka bercakaplah qaulan karimah, perkataan yang memuliakan mereka. Subhanallah. Kita kadang-kadang dengan kawan-kawan lebih pandai kita layan daripada dengan mak. Masya Allah. Ustaz minta maaf ya tuan-puan, kadang-kadang Ustaz tengok-tengok juga kan dalam dalam media sosial kan, anak-anak dengan mak kan. Ada yang kata, kalau orang tegur, contoh orang tegur, kadang-kadang dia buat konten ke apa kan, orang tegur, kenapa cakap dengan mak macam tu? Alah, mak ni pekak, memang dah biasa dah cakap macam ni, mak pun takkan marah. Tapi kalau nak terima pandangan Ustaz Zahra, kita tak boleh biasakan benda, ya? Tak boleh biasakan benda tu. Sebab apa? Sebab kita bercakap dengan orang yang kita muliakan, tak mungkin macam tu. Betul tak? Kalau kita muliakan bos kita, ada tak kita cakap bertepik-tepik dengan dia? Jawab soalan Ustazah. Kalau kita bercakap dengan pemimpin ke, dengan istana ke, dengan bos kita ke, yang kita muliakan dia, tak mungkin kita akan cakap melalui, kita akan meladang. Kalau dia tak terdengar pun kita bisik kat dia. Tak ada yang kita kata, dah waktu pekak. Tak ada kita cakap macam tu. Sebab apa? Kita menjaga kemuliaan dia. Kita tekin-tekin dia, itu macam menjatuhkan kemuliaan dia. Tapi ini berlaku, ya, bercakap dengan mak sampai orang heran, sampai orang kata, tu mak dia ke kakak dia? Sebab apa? Kita mengeluarkan lontaran perkataan, intonasi, menyebabkan orang jadi confused. Siapa tu perempuan tu? Nampak sangat bahasa kita, intonasi kita tidak memuliakan dia. Tapi ada orang, kita muliakan orang,
Katalah Ustaz bercakap dengan siapa-siapa lah, seorang wanita ataupun dengan Ustazah punya sahabat yang Hajah Wani contohnya. Dia kata, duduk sini, duduk sini. Orang tengok macam Ustaz suruh duduk macam ni, orang akan tanya, mak ke? Terbalik kan? Sebab apa? Cara kita memuliakan tu orang nampak ini adalah position seorang ibu. Tapi kalau kita tak pandai bercakap yang baik-baik, wa qul lahuma qawlan karima, bila bercakap dengan mak, cakap bahasa yang memuliakan ibu, dia tak lama lagi nak balik kaya kan. Siapa sini balik kaya jumpa mak kat pandai? Ya? Masya Allah, Masya Allah. Berazamlah wahai anak-anak. Ya Allah, aku balik kaya ni, aku nak bercakap memuliakan mak aku. Aku nak menyenangkan hati mak aku. Aku nak buat mak aku rasa gembira dan berbangga mendapat anak seperti aku. Bukannya setahun nak buat, 3 hari. 3 hari je. Sebab tu kena ada azam. Ya Allah, aku balik kampung lah 3 hari cuti. Takkanlah 3 hari tidak boleh buat ihsan yang terbaik. Ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah, pernah dengar tak nama Abu Hurairah? Okey, saya nak jujur sedap tak nama Abu Hurairah? Sedap. Saya cakap syukur. Ustazah pun terasa bila sebut Abu Hurairah, rasa macam dekat ke hati kita. Abu Hurairah, Abu Hurairah, rasa sedap. Padahal Abu Hurairah tu sahabat Nabi SAW, bukan sesama dengan kita pun. Tapi Abu Hurairah ni memang antara sahabat yang bila kita sebut nama dia terasa dekat. Jadi kalau ada siapa-siapa yang pregnant, sedang mencari-cari nama anak, Ustazah mencadangkan nama Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Sebab sedap ke nama ni? Ustazah tak pregnant lah. Lepas tu bagi, kalau Ustazah boleh pregnant, kita ambil nama tu. Jadi ada cerita dia tuan-puan. Abu Hurairah ni rupanya memang sangat disenangi. Sampaikan Abu Hurairah pernah bercakap dengan seorang sahabat, Abu Kathir nama dia. Dia kata apa? Aku adalah orang, sampai kata-kata dia takut salah cakap nanti ya. Dia kata, aku adalah demi Allah, Allah tidak menciptakan seorang mukmin yang mendengar atau melihat aku kecuali dia akan cinta kepada aku. Masya Allah. Demi Allah, Allah menjadikan aku, Allah tidak menciptakan seorang mukmin pun, mana orang beriman, dia dengar aku, dia lihat aku kecuali dia akan jatuh cinta pada aku. Dahsyat tu luar biasa ya. Maknanya siapa yang pernah melihat Abu Hurairah atau mendengar tentang Abu Hurairah atau mendengar daripada Abu Hurairah, kecuali hati dia akan sayang. Termasuk kita. Kita pun macam, kenapa Abu Hurairah, Abu Hurairah, sedap je. Jadi Abu Kathir tanya, apa yang membuatkan kamu jadi macam ni? Kenapa semua orang sayang kat kamu Jadi jawabnya sahabat-sahabat sekalian, kembali kepada kisah Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah ni, mak dia semasa itu tidak Islam. Jadi mak dia ni tak nak diajak-ajak oleh Abu Hurairah, tak nak. Bahkan mak dia mengejek-ngejek anak dia, menyakitkan hati Abu Hurairah dan mengejek-ngejek baginda Nabi SAW. Mak Abu Hurairah ni. Kalau kita fikir Abu Hurairah ni memang bersabar sungguhlah kenal mak dia, perangai mak dia. Kalau kita fikir, kalau mak perangai macam tu, biasanya anak nak menjauhkan diri. Tapi Abu Hurairah nak lagi dekat, nak lagi rapat, takut meninggalkan mak dia seorang-seorang. Kenapa? Sebab dia takut mak dia mati husnul khatimah, su'ul khatimah. Dia takut mak dia mati su'ul khatimah. Kalau dia ada, bagi dia, dia nak cuba ikhtiar. Kalau tiba mak dia jatuh, mak dia sakit, mak dia nak mati kan, dia nak minta mak dia taubat, mak dia istighfar macam tu lah, ataupun mak dia masih Islam kan. So dia takut. Jadi Abu Hurairah ni duduk dekat dengan mak dia. Sehingga satu hari tu,
mak dia marah sangat dengan dia, mak dia kutuk Nabi SAW. Abu Hurairah tak nak lawan mak dia. Abu Hurairah menangis, bersangatan menangis sampai pergi depan Nabi SAW. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku dah tak tahan ya Rasulullah, kamu telah dihina oleh mak aku sendiri, sedangkan dia mak aku. Doalah supaya mak aku dapat hidayah. Masya Allah, subhanallah, mak dia dapat hidayah, mak dia masuk surga. Lepas tu Abu Hurairah takut orang benci kat mak dia, sebab mak dia punya kisah silam kan. Jadi mereka ni telah mendapat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya setiap orang mukmin merasa cinta kepada mereka. Mula-mula tu seolah-olah doa tu untuk Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah minta untuk mak saya juga. So untuk mak juga, ya, setiap orang mukmin yang mendengar dan melihat mereka akan jatuh cinta kepada mereka. Subhanallah. Tidak kecil tuan-puan sekalian, setiap yang namanya kebajikan, bakti, ketaatan, kesabaran pada mak, pada ayah yang tak kecil. Dia semuanya adalah ketinggian dan kemuliaan, ya, yang kita mungkin tak nampak dengan mata kasar. Kadang-kadang nampak orang tu bagus sangat, orang tu mulia sangat, orang tu baik sangat, orang tu hidup dia berkat sangat. Di sebalik tu, di punggungnya dia adalah anak yang begitu salihah, yang begitu saleh, yang taat kepada kedua ibu bapa. Jadi mudah-mudahan, ya, sebagai kesimpulan, Ustazah anjurkan kita buat 3 perkara yang sangat penting untuk membina hubungan dengan mak supaya hubungan tu cantik. Yang pertama, 3 ni dalam bentuk minta. Yang pertama adalah minta doa mereka. Kena jadi anak yang selalu minta doa dia. Itu akan rasa memuliakan mak ayah kita. Ya, jangan pula mak ayah, mak aku tu, mak ayah pun tak bosyok. Jangan macam tu, ya. Jumpa mak doa saya mak. Tak kisahlah macam mana keadaan mak kita. Mak doa saya mak, sebab mereka orang yang paling tulus. Ya, yang paling betul-betul nak kita berjaya, mak kita. Minta doa, mak tolong doakan saya mak. Cakaplah nak doa apa. Makin kecil benda tu, makin besar nilai. Maksud saya macam ni, kalau kita minta doa, mak saya ni nak interview, naik pangkat, kita nampak besar. Tapi kita doa, kita telefon, mak tolong doakan saya mak. Doa apa? Yelah, doalah apa ni, anak saya, anak yang bongsu ni nak apa? Nak exam tadika. Kalau kita dengar kan exam tadika ni apa benda lah. Ingat tak makan tadika berapa? Tentang gagal semua kan. Maknanya nak beritahu tak ada pentingnya pun, tadika je pun. Tapi kita boleh telefon tu, mak tolong mak, ni anak saya nak exam tadika ni. Kita boleh call dia. Kecil benda tu, tapi besar pada mak kita. Apa dia? Sampai tahap ni kau cari mak. Telefon mak tangga, mak tolong mak doakan masak mak cili api saya ni menjadi. Mak dia bilang, kau telefon pasal ni ke Kak Cik? Ya. Ya Allah Kak Cik, mak tolonglah mak, doalah mak, masak mak dia jadi mak. Kecil kan? Tapi mak kita gembira. Benda tu besar. Subhanallah, gembira ke hati mak. Selalu minta doa. Yang kedua minta apa? Minta nasihat. Sikit minta nasihat. Mak tolong nasihatkan saya mak, macam mana jadi isteri yang baik ni. Mak nasihatkan saya mak. Selalu. Dan mak kita ni kaya pengalaman. Kat siapa lagi dia nak sampaikan? Bukan bagi dia jemput mak kita suruh ceramah pun. Kat mana dia nak sampaikan ilmu-ilmu dia ni, pengalaman-pengalaman dia. Takkan semua simpan kat dada dia je. Anak dia lah yang akan menghargai pengalaman dia, ilmu dia. Mak macam mana mak, pandangan mak kalau macam ni, kalau macam ni. Ada pandangan dia, ada ilmu dia. Subhanallah. Muliakanlah mak ayah. Dan yang ketiga, minta maaf banyak-banyak. So 3 kena minta, minta doa, minta nasihat, minta maaf selalu. Sebab kita memang tidak dapat benar-benar menyempurnakan hak berbakti kepada mak dan ayah kita. Sehingga ayah Ustazah tuan-puan, masa tu Ustaz agak sibuk sikit, ya. Abah dia pula, cara dia macam ni. Kalau kita call dia, kalau abah kan, dia akan kata macam ni, dah sampai kat pagar ke? Dia suka macam tu. Jadi kita ni takut nak telefon kalau tak sampai pagar.
Sebab kita rasa apa ni sentiasa macam tu approach dia. Hello, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kat mana tu kecil? Dah sampai pagar ke? Jadi, aduh lah. Jadi macam kalau sampai pagar, biasa telefon kan. Nak apa rumah kat pagar pun. Macam ini tak sampai-sampai pagar. Jadi macam takutlah nak call kecuali dah sampai pagar kan. Satu hari tu, ni ajar Wani di taksi Ustazah mimpi ayah Ustazah tulis surat kat Ustazah. Sampai tahun tu kan. Mimpi abang tulis surat. Banyak pesanan abang, nasihat abang. Tapi bawah tu ada sign apa? Dan abang tulis daripada ayahmu yang menunggu kat pagar. Ustazah kata sampai masuk mimpi ayah Ustazah. Sama dengan suami tolonglah anjak-anjaklah enjahlah semua program. Kena balik juga sampai mimpi abang kata daripada ayahmu yang menunggu kat pagar. Subhanallah. Puan-puan, kerinduan seorang ibu dan ayah tu. Kadang-kadang kita anak-anak sibuk kita tak rasa. Dia orang rindu. Itu adalah buah tangan dia anak-anak ni. Yang dia didik, yang dia jaga, yang dia lahirkan. Dia mesti nak tengok depan mata juga. Maka subhanallah, banyak-banyak minta maaf dengan mak ayah kita sebab apa? Tanpa sengaja kadang-kadang hati mereka luka, hati mereka sakit, ya, hati mereka terpaksa sabar dengan kita. Maka minta maaf selalu. Mudah-mudahan dengan jalan itu pintu syurga kita melalui mak ayah tetap terbuka. Ya, sebab apa? Kita minta maaf selalu dengan mak ayah dan perbaikilah kebajikan kita pada mak ayah. Bantu mereka, fahami mereka, peka dengan mereka, sayangi mereka, muliakan mereka, hormati mereka, dahulukan mereka, doakan mereka. Ya, buatlah amal soleh, niatkan pahala pada mereka. InsyaAllah hidup kita semua akan beroleh barakah, kejayaan, cemerlang dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih pada Kak Fakih, ya, pada Cik Mala, pada semualah yang hadir. Mudah-mudahan tazkirah ringkas kita pada tengah hari ini ia dapat memberi satu pencerahan kepada kita bahawa di sana ada satu bentuk amal soleh yang langsung insya-Allah menyampaikan kita ke syurga, iaitu berbakti kepada mak dan ayah kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.